semakin menitik air mata kita melihat dan mengenang. Kadang-kadang kita tengah makan, tiba-tiba kita teringat kepada orang di Palestin yang tak makan. Ada seorang pakcik beratur selama 3 hari. 3 hari beratur untuk mendapat gas, terdapat gas untuk masak. Bagaimana pemuda-pemuda hanya makan rumput-rumput. Anak-anak yang minum air paip yang setitik demi setitik yang keluar air. Mereka menyekat, tuan-tuan, punya dahsyatnya, jahatnya mereka, tuan-tuan sekalian. Mereka menyekat bukan sekadar membunuh rakyat, tapi mereka membuat durjana. Jalan-jalan dipancurkan, binatang ternakan dibunuh, ditembak siapa saja yang keluar daripada hospital, ambulan disekat, dibunuh, dibom dan sebagainya. Ini yang berlaku. Boleh lagi negara-negara dunia yang dianggap sebagai polis dunia ini, Amerika, yang memang bersekutu, memang sangat rapat, yang tak guna satu sen pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita kata tolong jangan buat, tolong kurangkan. Itu saja kita mampu. Apa kita nak buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Tak ada rasa kesimpati kita kepada mereka. Dan saya seru kepada pemimpin-pemimpin negara Islam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Jokowi di Indonesia. Tak tahulah siapa jadi presiden terbaru nanti, bulan-bulan 10 ke apa. Saya nak seru pada pemimpin Islam, Tuanku Hassanah Bolkiah di Brunei. Negara-negara Islam ni ada suara. Nyatakan kepada mereka, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan tentera-tentera kita. Kita ada tentera kita sendiri. Bagaimana tentera ini dapat membantu mereka, tuan-tuan Allah? Kalau tidak, begitulah yang akan berlaku. 1.8 juta rakyat di Rafah, mereka boleh dibom bila-bila masa saja. Sedangkan Palestin, Masya Allah, keadaan begitu rupa. Belum lagi kita melihat bagaimana negara-negara yang tidak boleh memberi pertolongan sedikit habuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan, ada satu video seorang budak, 2-3 orang budak kecil Palestin duduk di sempadan Rafah, sambil dia melihat kepada satu pos kawalan oleh tentera Mesir. Mereka minta kepada tentera Mesir, ya amu, wahai pakcik, kami lapar. Kita tak pernah, tuan-tuan, Allah, lapar kecuali bulan Ramadan. Itu pun boleh makan kalau kita nak makan. Kalau kita bermuka puasa penuh, hidangan di atas meja kita. Tapi mereka sentiasa hari-hari lapar. Mereka minta kepada pakcik itu, wahai pakcik, tolong, aku lapar. Pakcik itu dengan sedih bagi, hantar campak roti, campak biskut daripada atas. Ada ihsan. Tentera Mesir ada ihsan dia. Sebab banyak kawan-kawan saya waktu belajar di Al-Azhar dulu, mereka wajib untuk masuk tentera. Wajib, seperti mana Korea, seperti mana Singapura dan sebagainya. Wajib mereka. Dan ruh iman itu ada. Tapi alangkah malangnya, mereka mendapat pemimpin yang sangat bacul, pemimpin yang tidak ada kekuatan untuk melawan negara-negara besar seperti mana Presiden Al-Sisi. Ini yang berlaku, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak pejamkan mata kita. Dan kerana kita seronok makan benda-benda yang lazat di dunia ini, dekat Malaysia ni. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak boleh bayangkan betapa mana susahnya mereka. Anak-anak kecil yang beratur, sebesar anak saya, sebesar anak tuan-tuan, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 6 tahun, 5 tahun, memegang bekas, mengambil bubur, beratur, berebut. Ada yang tak dapat, yang kikisnya daripada periuk untuk makan. Maka tuan-tuan, Allah, sedangkan kita kat Malaysia makan yang berlebih-lebih, kita buang makanan kita, kita tak hargai makanan, kita tak hargai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang banyaknya, tuan-tuan Allah, yang paling dahsyat sekali, kita boleh lupakan penderitaan Palestin. Boykot kita ke mana sekarang? Saya nak tanya tuan-tuan, boykot masih lagi istiqamah ataupun lebur? Doa kita kepada Palestin masih wujud ataupun tidak? Ingatan kita kepada Palestin masih ada ataupun tidak? Kalau telah boykot pun tak ada dah, doa pun dah tak ada, rasa belas ihsan pun dah tak ada, maka buang jauh-jauh hati kita, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada duduk atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi saya sekali lagi, saya ajak pada sahabat-sahabat semua, kita doalah agar Allah gantikan kesusahan yang dihadapi oleh rakyat-rakyat Palestin, saudara kita di sana. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka, tempat mereka itu kembali meriah, kembali aman. Dan kita yakin dan percaya perkara itu akan berlaku. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Dan percaturan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah saja yang Maha tahu apa percaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang boleh kita tebak, yang boleh kita sangkakan ataupun kita boleh nyatakan bahawa itulah aturan yang Allah beri yang terbaik setakat ini. Walaupun nampak macam susah, tapi hakikatnya Allah nak menguji kita semua sebenarnya. Nak menguji umat Islam, adakah kamu masih cinta sesama Islam ataupun kamu mementingkan diri kamu sendiri. Dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, harapannya teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang lafazkan dalam doa kita, nyatakan, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak membantu Palestin sekarang ini disebabkan dosa yang kita lakukan? Mungkin sebab dosa kita, tuan-tuan sekalian. Kalau banyaknya bala Allah menimpa kepada umat Islam, mungkin dosa kita. Dosa yang mana tidak diketahui oleh orang lain, hanya kita saja yang tahu. Seperti mana berlaku pada zaman Nabi Allah Musa AS. Ada seorang hamba Allah, ketika mana Nabi Musa keluar daripada rumah untuk pergi buat salat istisqa, salat minta hujan. Ketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah agar turunkan hujan, tapi hujan tak turun. Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjawab, wahai Musa, hujan tidak turun disebabkan dalam kalangan kamu yang ramai-ramai itu ada seorang yang derhaka kepada aku. Kalau dia keluar daripada kumpulan kamu, hujan akan turun. Maka Nabi Musa pun berkhutbah kepada kaumnya dan menyatakan bahawa dalam ramai-ramai kita ni ada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah dia keluar daripada kumpulan kita ini. Dia minta orang tadi keluar. Orang tu, bila mana orang tu mendengar kalam Nabi Allah Musa AS, terdetik di hati dia, akulah orang yang dianggap oleh Nabi Musa itu. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertaubat
Jadi menyebut kepada Allah, wahai Allah, aku telah bertaubat kepadamu, aku telah menyesal segala amal perbuatan jahat aku kepadamu, tolong ya wahai Allah, ampunkan dosa aku. Dan ketika itu waktu Nabi Musa dan orang ramai sedang menanti siapa yang akan keluar daripada kumpulan tersebut, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Nabi Musa pun bertanya kepada Allah kembali, wahai Allah, tak ada orang pun keluar daripada kumpulan kami, bagaimana hujan boleh turun? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku itu telah bertaubat kepada aku. Hamba Allah. Maka kita semua ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak dosa kita teman Allah yang menyebabkan Allah tidak beri bantuan kepada saudara kita di Palestin. Namun apa yang boleh kita nyatakan bahawa moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ni ada hati dan perasaan yang kukuh, yang hebat, dan juga sanak saudara kita, isteri dan kaum keluarga kita, untuk kita mencintai bumi Palestin dan akan bebaskan Palestin satu masa nanti. Dan harapan kita pemimpin-pemimpin negara Islam agar bersatu hatilah kalian. Buangkan sifat cinta dunia, sayang kepada mati, untuk bersama-sama kita hantar tentera kita pergi ke Palestin. InsyaAllah kita hantar tentera kita, negara-negara Islam. Bersatulah kalian untuk kita bebaskan Palestin satu masa nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.